اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Jika kamu bertanya bila malam mulia, peganglah pandangan dua imam terkemuka. Al-Ghazali sang kutub agung lagi berjasa. Juga Asy-Syadzuli sang imam panutan semua. Keduanya memberi panduan pada kita. Perhatikan awal Ramadan, moga akan jumpa. Jika awal Ramadanmu jatuh hari Ahad 29, moga-moga mendapat Lailatul Qadar. Itu bukan malam sebarang, amat rugi jika kau tidak ambil peluang awal Ramadan. Jika berbetulannya Isnin malam 21, jangan main-main. Imamuna Asy-Syafi'i juga menyebutnya, jangan lalai dan leka pada malam siangnya. Jika jatuh awal Ramadan hari Selasa malam 27, bersiap siaga. Jikalau hari Rabu pula awal puasa, terdapat perbezaan dua imam berjasa. 29 pandangan Al-Ghazali, kurang 10 pula pandangan Asy-Syadzuli. Jikalau Khamis pula hari awal puasa, malam 25, jangan dipersia. Hari Jumaat pula jika hari pertama. Juga khilaf antara dua imam mulia. Al-Ghazali berpandangan malam 27, berbeza dengan Asy-Syadzuli kurang 10. Sabtu pula jika awal Ramadan mulia, malam 23, ambil manfaatnya.
Berpeganglah dengan kaidah ulama sufi. Mereka diberi petunjuk oleh ilahi. Namun ingatlah wahai saudaraku yang mulia, beribadahlah sepanjang Ramadan sempurna. Berdoalah moga dikurnia anugerah. Bertemu malam yang mulia lagi terindah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلق طه من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقدنا من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم زحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم زحام صل على باهي الأنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul di waktu ini bagi sama-sama kita ikuti majlis Rauhah yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Ruak Jawi dan Mak Tahfiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Baik, di hari ini kita insya-Allah akan sambung kepada perbahasan kitab yang seterusnya, iaitu adab penuntut ilmu. Kita dah selesai pada sebelum ni berkenaan dengan adab alim dengan dirinya, adab alim di dalam bersama dengan para muridnya, adab alim di dalam majlis ilmunya. Dan sekarang ini masuk pula adab berkenaan dengan penuntut ilmu. Dalam ni ada dua pembahagian, iaitu adab penuntut ilmu dengan gurunya dan adab penuntut ilmu dalam majlis gurunya. Adab penuntut ilmu. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala perlu diikhlaskan niat. Sama ada guru, sama ada murid, yang berkait dengan semua perkara. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu asasnya. Gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Jadi bila yang perlu kita gunakan betul-betul masa untuk kita menuntut ilmu, iaitu masa muda kita. Karena ini adalah waktu yang paling sesuai dan waktu yang paling bersemangat untuk seorang tadi melakukan apa sahaja urusannya. Maka kalau para penuntut ilmu tadi memulakan pengajiannya ketika usia mudanya, maka ini akan memberikan manfaat ketika mana dia semakin menginjak dewasa. Jadi jangan digunakan masa yang Allah Ta'ala berikan khususnya kepada anak-anak muda, melainkan dengan ilmu dan juga berdamping dengan ahlinya. Karena ini akan jadi bekal kita nanti di akhirat sana. Jadi karena itu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun inda kulli nas. Atau kama qala, yakni dua nikmat yang sentiasa dicemburui, sentiasa diinginkan oleh seorang manusia tersebut, ketika mana perkara nikmat tersebut telah hilang daripadanya. Apa dia dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Iaitu kesihatan tubuh badan. Yang kedua, kelapangan waktu untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka sihat tubuh badan yang dimaksudkan juga adalah ketika mana seorang tadi dalam keadaan yang fi umfuanis syabab. Disebut dalam bahasa Arab umfuanis syabab, maksudnya pada ketika masa muda belia. Jadi jangan dihabiskan, melainkan masa tersebut digunakan sesungguh-sungguhnya dengan ilmu dan juga mencari manfaat dalam kebaikan untuk kita menuju ke negara akhirat nanti. Menuntut ilmu ketika masa tua seperti menulis atas air jua. Jadi menuntut ilmu di masa tua ni seumpama kita melakarkan lakaran di atas air. Kerana lakaran di atas air tidak akan lekat. Dia senang ditulis tapi tidak lekat. Dia akan berlalu macam tu saja. Beza dengan yang dilakarkan di atas batu. Jadi mengaji ketika muda belia ni seakan-akan kita sedang menempa di atas batu yang susah untuk ditempa, tetapi lekatnya kuat dan lama dan berkesan. Jadi kerana tu ambillah panduan yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita bagaimana mereka menuntut ilmu. Kebanyakan mereka menuntut ilmu ketika masa usia mereka muda. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang kita sedia maklum,
Mula menuntut ilmu, bertemu dengan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pada umurnya 9 tahun. Dan sebelumnya lagi beliau telah belajar dengan Al-Imam Muslim Az-Zinji radhiyallahu anhu, mufti Makkah pada waktu tersebut, sehingga dibenarkan beliau untuk berfatwa pada ketika itu. Dan umurnya beliau muda, 9 tahun, 10 tahun dah mula dah dalam ilmu. Dan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu pada umurnya 19 tahun mula datang ke Dimashq untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Umurnya muda. Dan para imam yang lain yang semuanya kalau kita baca kisah mereka, bukan kesemuanya, ini kebanyakannya menuntut ilmu ketika mana mereka muda. Ada di kalangan yang tua, antaranya seperti Qadhi Ibnu Ziyad yang mula menuntut ilmu pada umurnya 80 tahun. Ya. Dia mula menuntut ilmu umur 80 tahun. Dan kemudian belajar selama 40 tahun sampai umurnya 120 tahun. Kemudian setelahnya dilantik menjadi qadhi selama 40 tahun dan beliau wafat umurnya 160 tahun. Jadi ini nadir, kalau yang jarang berlaku. Dan takkan kita nak tunggu umur kita 80 tahun. Kalau Allah Ta'ala panjang umur macam Sayyidina Al-Imam Qadhi Ibnu Ziyad, tak apalah. Tapi kalau kata mati awal, rugilah. Jadi gunakan waktu yang ketika mana Allah Ta'ala berikan. Kerana ilmu Allah Ta'ala ni luas. Dan syariat ini perlu kepada orang-orang yang berilmu untuk membahaskannya. Kalau tidak, orang tadi yang membahaskan tadi orang yang tidak berilmu dan juga tidak dididik oleh ahli ilmu dan tidak bersambung silsilahnya dengan ahli ilmu sehingga kepada baginda Nabi SAW, maka akan lahirlah kelompok manusia yang mendakwa-dakwi dan kemudian akan melakukan perkara yang pencerobohan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita ambil perhatian. Berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Jadi ketika mana umur remaja ini tanggungjawab tidak banyak sebanding waktu dewasa. Karena waktu ketika dewasa nanti kamu akan mula nak berkahwin. Kamu mula nanti ada anak, selepas berkahwin ada anak, ada keluarga, dan ada tanggungjawab untuk dia tunaikan. Maka itu nanti akan menyebabkan dirinya sibuk dan kemungkinan pelbagai alasan yang dia akan bina pada waktu tersebut. Maka umur muda ni lah, sebelum berkahwin ni lah, masa yang paling ideal untuk seorang penuntut ilmu tadi menggunakan masanya sesungguh-sungguhnya untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Gemar bertangguh dan panjang angan-angan, ini penyakit hendaklah dielakkan. Jadi panjang angan-angan, suka bertangguh, saufa, taswif maksudnya taswif, suka menyebut nantilah. Dan juga panjang angan-angan. Letakkan tulul amal. Nanti saya nak jadi ini, saya nak begini, tapi tidak melakukan apa sahaja kerjaan untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dia beza angan-angan dengan cita-cita lain. Cita-cita ni suatu yang kita akan usahakan. Angan-angan ni dia hanya berangan-angan tapi tidak diusahakan. Itu dipanggil angan-angan. Kerana itu dilarang untuk kita panjang angan-angan. Tulul amal ini tidak dituntut, malah dicela dalam syarak. Tapi yang kita disuruh adalah untuk apa? Himmah aliyah. Suruh kita ingin tinggikan semangat kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi cita-cita dengan angan-angan ni satu benda yang berbeza pada maksudnya. Jadi ini penyakit hendaklah dielakkan. Ini penyakit hendaklah dielakkan. Maka elakkan penyakit ini. Kedua-dua ni disebut sebagai penyakit. Walaupun tidak ada vaksin dia. Ini lebih berat lagi daripada COVID-19. Anda bertangguh, suka panjang angan-angan dan sebagainya. Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Ini kena ingat. Azra'i. Taki. Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Jadi waktu ketika sekarang ni, ya biasa orang muda dia ada orang panggil kasih hatinya, orang yang dia berkenan, dah berjanji dan sebagainya, itu biasa. Kata normal seorang manusia. Tapi jangan disibukkan dengan urusan tersebut sehingga menyebabkan kita tertangguh daripada pengajian. Teruskan dengan mengaji dulu. Kerana ini yang lebih utama pada waktu tersebut. Jadi sampai waktunya nanti insya-Allah. Jangan kita bimbang, Allah Ta'ala akan aturkan yang terbaik untuk kita. Kita atur sendiri akan jadi susah. Serah kepada Allah Ta'ala yang mengaturkan perkara tersebut. Maka nanti insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai masanya nanti Allah Ta'ala akan mudahkan. Lorongnya akan jadi mudah pada waktu tersebut. Tamam? Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Ilmu itu cemburunya hati-hati. Jika tidak, nanti kamu yang merugi. Karena ilmu ni cemburu.
Dia lebih daripada perempuan lagi cemburu. Karena itu kata para ulama, ilmu ini kalau kamu berikan kepadanya seluruh kehidupanmu, maka dia hanya akan memberikan sedikit sahaja. Tak sampai setengah pun. Faham? Kalau kamu bagi seluruhnya, dia hanya akan bagi sikit saja. Baik, bayangkan kita bagi sedikit saja, maka tak dapat apa. Kalau bagi seluruhnya kehidupan kita untuk ilmu, ilmu hanya akan dicapai sedikit saja. Tak sampai pun setengah. Bagaimana kalau kita menghabiskan ataupun bukan kita berikan sepenuhnya kehidupan kita ni untuk ilmu, maka pada waktu tersebut bagaimana kita nak harapkan untuk mendapatkan sedikit ilmu tadi? Tak akan dapat langsung. Nah, sebab tu ilmu itu cemburunya hati-hati. Jika tidak, nanti kamu yang merugi. Jadi jaga-jaga. Jangan hanya ingat orang perempuan saja yang cemburu. Ilmu lebih lagi cemburu daripada perempuan yang kita kasihi tersebut. Faham? Elakkanlah dari gemar kemasyhuran. Tiada keuntungan, malah meruntuhkan. Jadi yang seterusnya, jangan suka dengan masyhur. Jangan kejar masyhur pada ketika mana sedang belajar lagi. Jangan kejar masyhur ketika mana sedang kita tidak diberikan oleh izin oleh para guru kita untuk tasaddur, untuk kita berhadapan dalam masyarakat, untuk mengajar dan sebagainya. Kalau diizinkan akan diberikan keberkatan. Jangan bimbang. Diberikan izin oleh guru, maka pada waktu tersebut seolah-olah guru tadi telah memberikan satu sertifikat kepada kita ataupun cop mohor kepada murid tersebut bahawa kamu sudah mampu untuk berhadapan dengan masyarakat dan kamu mampu untuk menyampaikan manfaat kepada umat pada waktu tersebut. Tapi ketika mana buah tadi tidak masih lagi masak dengan elok, kemudian dipajangkan dan dihidangkan kepada umat, maka nanti orang akan rasa masam. Itu ilmu yang tidak masak dan juga tidak mendapatkan keizinan daripada tukang petiknya, maka pada waktu tersebut dia akan dihidangkan dengan perkara yang tidak enak. Dia akan jadi masam, dia akan jadi tidak sedap. Kalau bercakapnya nanti akan ada percanggahan. Kemudian nanti akan berlaku pertembungan dan juga akan jadi perbalahan dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak masak ilmunya. Karena itu masaknya ilmu bukan hanya kerana orang tadi tua. Tidak. Karena ramai juga orang tua yang kalau dengan tuanya saja tidak masak ilmunya. Karena dia tidak mendapat izin. Tapi masak di sini dengan maksud bagaimana untuk dia olah ilmu tersebut dan bagaimana izin guru dan barakah tadi sariyah. Maksudnya berjalan bersama dalam perjalanan kehidupan murid tersebut. Karena itu tidak ditinggalkan bagi seorang murid antara barakah dalam menuntut ilmu dan juga izin dan sebagainya. Ini dipanggil sanadu ad-dirayah. Sanadu ad-dirayah maknanya sanad kefahaman ilmu yang diturunkan oleh guru kepada muridnya untuk murid tadi pula menyampaikan kepada muridnya yang seterusnya. Dan begitulah bersambung sampai kepada generasi yang seterusnya. Jadi ini adalah warisan. Ini bukan benda yang boleh dimain-mainkan dan bukan dengan bacaan. Seorang tidak boleh dengan banyaknya bacaan dia akan keluarkan jadi orang yang mampu untuk menggabungkan umat. Tidak. Kalla wa alf kalla. Demi Allah selama-lamanya dia tidak akan menggabungkan. Malah dia akan meruntuhkan umat kalau dia hanya mausu'i dengan segi maksudnya bacaannya sahaja. Banyak baca, banyak murajaah, banyak sebagainya. Tapi guru tak ada. Maka dia nanti akan meruntuhkan. Ini seperti yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, dimisalkan para ulama misalkan dia dengan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymiyah antara orang yang mausu'i. Kasratut tila', banyaknya mutalaah beliau, dan abqari, orang yang sangat bijak dan cerdik, tapi laisa lahu syaikh. Tidak ada guru yang mendidik beliau. Tidak ada guru yang beliau mendapatkan didikan rohani secara khusus. Sehingga keluar beliau menjadi seorang alim yang mampu memberikan bimbingan. Tapi apa yang berlaku akhirnya? Pandangan beliau menyebabkan berlakunya pecah belah di kalangan umat sampai sekarang. Jadi sebab tu kita katakan bahawa kita tidak nafikan keilmuannya Ibn Taymiyah. Tetapi disebabkan kerana hilangnya salah satu daripada rukun dalam ilmu, iaitu guru murabbi, Syekhul Fattah, maka ini menyebabkan beliau tidak mendapatkan bimbingan. Karena itu jaga-jaga dengan perkara tersebut sangat berat. Dan kerana itu kita memperjuangkan dan juga kita pesan sungguh-sungguh kepada para murid agar mengambil penting tentang rukun ini. Seperti mana kita menjaga rukun solat, maka ilmu juga ada rukunnya. Seperti mana wudu ada rukunnya untuk kita masuk dalam ibadah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu lebih-lebih lagi.
untuk ada rukunnya dan kemudian perlu diikut dengan apa yang telah ditetapkan. Perkara ini berlaku dengan warisan daripada Nabi SAW dengan melihat tatabbu' apa yang telah kita lihat dan juga kita perhatikan pada apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi ketika mereka menuntut dengan baginda Rasul SAW. Tengok apa yang Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal ketika izin daripada baginda Rasul waktu umurnya baru belasan tahun, tapi diberikan pembukaan oleh Allah, ilmunya diberkati oleh Allah Ta'ala, menjadi alim besar di kalangan para sahabat Nabi, walaupun dia antara yang paling muda, 18 tahun, jadi qadhi di Yaman. Sayyidina Mus'ab bin Umair, umur masih muda pada ketika tersebut, tapi ketika diizinkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah di bumi Madinah Al-Munawwarah, apa yang berlaku? Seluruh pintu rumah Madinah dimasuki dengan cahayanya Islam sebelum baginda Nabi hadir. Kenapa? Kerana bijaksananya orang yang dipilih oleh Nabi SAW dan kerana barakahnya izin Nabi SAW. Dan para ulama adalah warisnya anbiya, pewaris para Nabi. Maka seperti mana Nabi mewariskan kepada para muridnya, iaitu para sahabat Nabi SAW dengan warisan tersebut, begitu juga para sahabat mewariskan kepada para tabi'in. Dan para tabi'in mewariskan kepada para tabi'in dan berterusan sehingga sampailah kepada kita pada waktu sekarang. Kerana itu kalau kita perhati betul-betul, orang yang mana berguru, orang yang punya sambungan dengan gurunya, maka kita akan dapati kehidupannya tadi tersusun dengan baik pada ilmunya dan juga pada cara penyampaiannya dan sebagainya. Bukan cara penyampaian maksud di sini dengan latihan, maksudnya dengan cara bercakap, nak ceramah tak, bukan. Itu boleh masuk reality TV, kita boleh berlatih nak bercakap. Tapi nak bercakap dan bertadung, orang Kedah kata bertadung. Bertadung ni apa dia? Kena antara maudhu' dengan mahmul. Kena di antara subjek dengan predikat dia. Nak kena antara hubungan di antara satu maddah dengan maddah dia. Nak kena di antara relate di antara suatu qadiyah dengan qadiyah yang lain, isu dengan isu. Ini tak akan berlaku melainkan kepada orang-orang yang mana tersusun mereka ini dengan barakah tersebut. Jadi kena jaga betul-betul. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Jadi orang yang suka menoleh kiri dan kanan, mereka ini tidak akan sampai kepada tujuannya. Kerana disebut dalam kaedah al-multafitu la yasil. Orang yang sering berpaling tidak akan sampai kepada tujuannya. Jadi perlu kepada fokus apa sahaja pun. Perlu kepada fokus. Karena itu kalau kita tengok kepada suatu orang panggil seorang yang fokus dalam kerja buatnya, maka akan diberikan keberkatan. Tapi orang yang suka berpaling, suka tengok kiri kanan, nak sampai satu tempat tadi singgah merata, maka dia akan lambat sampai di satu tempat yang dia inginkan tersebut. Tamam? Sebab tu al-multafitu la yasil, itu adalah hasil daripada itulah yang saya tulis pada bait yang ke-99, tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Ikutilah pesan para guru kita, jangan isti'jal, belum tiba waktunya. Jadi ikutlah pesan para guru kita, jangan isti'jal. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang isti'jal, siapa yang sibuk ataupun terlalu kalut, terburu-buru sebelum tiba waktunya, maka diharamkan baginya mendapatkan apa yang sepatutnya dia dapatkan pada waktu tersebut. Tamam? Itu disebut di sini pada bait yang seterusnya, memahamkan pada bait yang sebelumnya, diharamkan barakah pada ilmunya, tidak bermanfaat malah berbahaya. Jadi apa dia punya natijah? Kalau orang tadi yang pertama suka masyhur, tidak berguru, dan kemudian suka berpaling dengan pujian orang ketika dia masih tidak lagi masak dengan baik. Yang ketiga, suka isti'jal, terburu-buru sebelum sampai waktunya. Apa dia punya natijahnya? Natijahnya diharamkan barakah pada ilmunya. Ilmunya tidak ada barakah. Lebih berat lagi kalau ketika tu guru dia melihat dan kemudian guru dia kata, kenapa dia ni dah duduk dalam masyarakat? Siapa yang bagi izin kat dia? Siapa yang bagi dia bercakap? Sebab tu penting bagi para murid, sebelum mereka memulakan majlis dan sebagainya, maklumkan dulu kepada guru yang mendidik mereka. Kata, saya dijemput, saya diminta untuk menyampaikan. Tuan guru benar tak? Ustaz benar tak saya untuk sampaikan dan sebagainya. Maka kalau dibenarkan oleh guru tadi, maka insya-Allah ada padanya barakah. Insya-Allah. Ini bukan maksudnya guru tadi kita pergi jumpa sekali, lepas tu pergi minta izin, terus kita kata dapat izin. Ramai macam tu.
Pergi jumpa sekali saja, minta ijazah, lepas tu terus dia kata dapat izin. Itu ijazah saja. Ijazah riwayat saja, bukan dirayah. Dirayah ni perlu kepada panjang masa. Kerana dengan panjang masa tersebutlah akan diwarisi akhlak dan juga peribadi guru tersebut. Faham? Waktu disebut at-tilmiz suratul syekh. Murid adalah gambaran gurunya. Kadang-kadang seorang murid tadi walaupun rupa tak sama langsung dengan tok guru dia, tapi disebabkan kerana telah masuk darah dagingnya tadi dengan gurunya dan akhlak gurunya, maka orang tengok macam guru dia. Orang tengok nak macam ustaz ni, macam tok guru ni, macam syekh ni, sekian-sekian. Kenapa? Kerana tilmiz suratul syekh. Ini berlaku kepada Maulana Syekh Majdi Ashur, katanya ketika mana berlaku demonstrasi di depan Darul Ifta Misriyah pada ketika Syekh Ali Jumaah menjadi mufti. Apa yang berlaku? Orang ramai pakat nak marah pada waktu tersebut. Kemudian bila lalu Syekh Majdi Ashur naik kereta, orang pakat kata, tu Syekh Ali Jumaah dalam kereta. Padahal jelas-jelas muka Syekh Majdi Ashur dengan Syekh Ali Jumaah beza sungguh. Syekh Ali putih, kemerah-merahan. Syekh Majdi Ashur orangnya bukan putih. Orang ni gelap sikit. Bila sampai di Ifta, Darul Ifta, Syekh Majdi Ashur kata kepada Syekh Ali Jumaah bidhahullahu ta'ala, kata beliau, Syekh tadi ketika saya lalu, orang pakat kata saya Syekh Ali Jumaah. Padahal jelas-jelas rupa kita berbeza. Takkan mereka tak nampak. Tingkap kereta punya jelas. Maka kata Syekh Ali, kerana tilmiz suratul syekh. Jawapan Syekh Ali spontan pada ketika sebut tilmiz suratul syekh. Kerana murid itu adalah gambaran gurunya. Murid adalah gambaran gurunya. Jadi kerana tu, gambaran gurunya tadi pada apa? Bukan pada pakaian. Bukan pada hay'ah. Bukan pada bentuk rupa parah dan tubuh badannya. Bukan mesti pakai serban sama dengan tok guru. Tidak. Tapi pada akhlaknya. Pada cara ketika mana dia menyelesaikan masalah. Maka orang akan kata ni persis dengan guru dia ketika mana dia menyelesaikan masalah. Karena tu kalau kita lihat, para sahabat Nabi disebabkan kerana lamanya hubungan mereka dengan baginda Rasul SAW. Maka akhirnya, apa yang diputuskan oleh mereka, persisnya Nabi SAW. Itu baginda Nabi mengatakan bahawa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga Nabi mengatakan bahawa kamu hendaklah mengikuti sunnahnya syaikhan, iaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana kedua-dua mereka ini adalah potostiknya Nabi SAW. Kedua-dua ini adalah zillur Rasulillah. Kedua-duanya adalah bayangan Nabi SAW setelah Nabi wafat. Seolah macam tu. Kenapa? Kerana telah diwarisi kesemuanya kepada kedua-dua sahabat yang agung tadi dan keempat-empat mereka dan juga para sahabat yang agung yang lain. Faham? Kerana itu ini bukan benda yang kecil yang kita bincangkan perkara ini. Ini pesan janganlah dipandang ringan. Genggam erat biar jadikan bekalan. Jadi ini genggam betul-betul. Kerana apa? Kerana kita nak pastikan ilmu tersebut bermanfaat, tidak berbahaya kepada umat. Kadang-kadang ada masakan yang tidak masak betul-betul, boleh sakit perut orang. Nasi kalau tak masak betul, nasi mentah, sakit perut orang makan. Dia berulang pergi jamban dia. Cerit-birit. Kenapa? Kerana masak tak betul. Tambah kena cabai. Masak cabai, nak buat gulai ke, nak buat apa semua, tak pecah minyak. Apa jadi? Maksudnya tak matang betul masakan tadi. Sakit perut orang nanti. Nampak? Itu jugalah kita. Kalau makanan untuk dunia, kita kena masak dia dengan bagi padu dan juga bagi dia betul-betul sampai pada waktunya, apatah lagi dengan ilmu. Untuk kita sampaikan kepada umat, kita nak bagi kepada umat, ni bukan kita sedia makanan. Tukang restoran, bos restoran dan juga dia punya toke, chefnya perlu masak dengan masakan yang sempurna untuk jaga perutnya manusia. Bagaimana alim nak duduk dalam masyarakat kalau dia tidak dididik untuk mereka menyampaikan makanan rohani kepada umat, nak dibawa ke akhirat? Lebih lagi, patutnya dimasak dengan masakan yang sepatutnya. Faham? Itu gambaran kita lah. Dan penuhkan masamu dengan penghasilan. Mutala'ah juga banyakkan hafalan. Jadi kita nak buat apa pada waktu sekarang? Banyakkan masa kita dengan menghasilkan ilmu. Dengan mutala'ah. Dengan banyakkan hafalan. Kemudian hadir majlis, duduk dengan para guru. Baik. Dan kemudian di sini saya bagi panduan. Kita nak hafal apa dulu? Kata pada bait yang ke-104, hafallah matan yang penting wahai teman, yang menghafal pasti nanti ke hadapan. Apa makna yang menghafal pasti nanti ke hadapan?
Ini adalah saduran daripada bait dalam kitab Rahabiyah. Ya, ketika Imam Rahabi mengatakan, fahfaz fa kullu hafizin imamu. Hafallah, kerana setiap yang menghafal itu adalah imam. Dia akan jadi pimpinan dan dia akan jadi orang yang akan menjadi panduan di depan nanti. Bukan jadi pimpinan maknanya dia jadi pemimpin masyarakat, duduk jadi YB ke sebagainya. Tidak. Bukan tu maksud kita, tapi dia akan memimpin masyarakat dengan rohani masyarakat dan sebagainya. Faham? Jadi panduan pada waktu tersebut. Kurangkanlah makanan juga minuman. Ini sebab utama menjadi bosan. Jadi apa cara untuk kita nak bagi tidak bosan ketika menuntut ilmu, nak mutalaah dan sebagainya? Kurangkan makan dan minum. Karena ketika kita kurang makan dan minum, maka ini akan menyebabkan kita mampu untuk berjaga. Beza dengan orang yang kenyang. Biasanya mereka akan tidur. Dan juga akan menghabiskan masa mereka di atas katil. Yang dipuji pada banyak minum makan, bukan yang berakal, hanyalah ternakan. Jadi siapa yang dipuji kalau banyak makan ni? Binatang ternak. Bukan manusia. Kambing kalau makan banyak, orang seronok, tuan dia seronok. Kenapa? Kerana nanti boleh jual. Nanti boleh sembelih cukup raya korban nanti, boleh sembelih cukup tahun. Tak. Tapi kalau orang makan banyak, ini tak dipuji. Orang tengok gram lagi dah. Gram nak spot. Sebab tu, jangan kita orang panggil melakukan perkara yang dilakukan oleh binatang ternak. Jadi jangan kita seronok dengan perkara tadi. Kalau kita tengok ada orang buat video suka makan dan sebagainya, yang tu lebih ramai view dibandingkan dengan majlis pengajian. Kenapa? Kerana orang suka makan. Ada orang boleh buat video, Korea boleh buat video, tak cakap apa pun. Kunyah depan mic-nya. Duk nyak. Hak tu pun pakat tengok, masuk saya. Pakat tengok. ASMR tu. Apa dia tu? Gelar singkatan apa tu? ASMR tu. Tahu mentang apa. Makan lobster, makan apa semua. Tengok sampai kita terlihat bunyi dia saja. Tuang air Pepsi. Dah tengah hari ni. Azan ni. Persis macam azan maghrib. Hari ni dah panas di Mesir ni. Berapa 41? 41 darjah hari ni. Allah. Baik. Jadi apa yang saya nak sebut tadi apa dia? Tengok makan saja sampai jutaan orang view. Orang pakai ambil berat, ambil perhatian dan sebagainya. Padahal tok guru duk mengajak setiap hari ni haram, siapa pun tak kata apa. Ada ilmu ni kata bukan kita harapkan benda tersebut daripada masyarakat dan sebagainya, bukan kita harap pun. Cuma kita kata itulah bandingannya dan juga itulah mentalitinya apa yang ada di kalangan kita. Faham? Itu benda senang. Itu benda yang orang semua boleh buat. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang perlu kepada fikir, perlu kepada ta'ammul dan sebagainya, ini yang memerlukan kepada masa dan kemudian ini akan menyebabkan orang jadi bosan. Faham? Itu kita sebut antara sebab bosan apa dia? Banyak makan, banyak tidur, banyak minum, banyak makan. Bila sebab banyak makan itulah akan tidur. Itu maksud dia. Dan kemudian kurangkanlah, kata saya sini, kurangkanlah tidur. Berpadalah dalam segenap urusan, itulah pesanan sebaik utusan. Maka Sayyidina Rasulullah SAW berpesan kepada dia, khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Awsatuha di sini maksudnya yang terbaik maksudnya. Kurangkanlah tidurmu, jangan lebihkan, sepertiga hari jadikan amalan. Jadi apa maksud daripada bait yang 108 ni? Maksudnya kita kena kurangkan tidur. Jangan lebih tidur kita ni lebih daripada sepertiga hari. Berapa sepertiga hari? Sehari 24 jam. 1/3 8 jam maksudnya. 1/3 daripada 24 jam 8 jam. Maksudnya jangan tidur lebih daripada 8 jam. Kalau kurang daripada 8 jam lebih baik. Tapi jangan terlalu kurang. Nanti akan jadi penyakit. Kalau tak tidur langsung jadi masalah nanti. Ada orang buat pertandingan tak tidur. Hari ketiga gila tu. Walaupun dia punya upah dia ataupun hadiah dia mahal, dia tak guna sebab gila lepas tu. 3 hari tak tidur. Hadiah berapa puluh ribu dolar dia akan dapat. Akhirnya duduk tak tidur 3 hari. Paksa diri tak tidur. Tampak muka. Buat video. Ada dalam YouTube kalau tak silap. Punya paksa tak mau tidur. Tampak muka. Duduk dalam ayak. Cukup 3 hari. Gila babi lah lepas tu. Dia jadi nak marah orang. Dia jadi pening kepala. Nampak tak? Sebab tu jangan langkah fitrah yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan fitrah kepada kita ni. Kita kena rehat. Kerana tubuh kita ni adalah seperti tunggangan. Jangan sampai
yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Tu bahasa Melayu kita. Yang dikejar tak dapat, ini kendong berciciran. Nampak kan? Rosak habis semua nanti. Maka kena rehat cukup juga. Sebab tu kadang-kadang disebabkan tidur tak cukup ni lah, pendek umurnya. Pendek umur pada waktu tersebut. Baik. Jadi kurangkanlah tidurmu, jangan lebihkan sepertiga hari. Maksud jangan lebihkan sepertiga hari. Jangan lebih daripada 8 jam. Kalau lebih daripada 8 jam tu maknanya kita dah lebih daripada apa yang telah diaturkan. Sebenarnya 8 jam tadi, 8 jam tu dah lengkap sebenarnya, cukup. Khususnya kepada orang yang kalau betul ikut, dia tidur selepas isyak. Lepas kalau Ramadan ni kita boleh buat ni, waktu PKP ni, try buat tengok. Bayang isyak dulu, kan? Kalau kata kita rasa tarawih nanti akan jadi panjang, ni khususnya 10 malam terakhir. Apa kita nak buat? Kalau kami di Mesir ni, kita buat cara macam ni. Sebelum 10 malam terakhir, kita sembahyang isyak, kemudian kita sembahyang tarawih. Kemudian kita tunggulah sampai lepas tu kita tadarus apa semua tadi, hampir daripada pukul 8 malam, 9 malam, sampai pukul 12 juga. Kemudian sahur pukul 3 pagi, dah kena sahur, dah 2:30 pagi dah kena sahur. Tapi baru ni kita tukar jadual. Pada 10 malam terakhir, kita solat isyak, biasanya solat isyak pada pukul 8:30 ataupun 9 malam. Kemudian kita akan balik rehat. Tarawih kita akan buat pada pukul 12 malam ataupun 12:30 malam. Dan rupa-rupanya pada waktu tersebut itu lebih bertenaga kalau kita tidur waktu itu. Dan bangkit pula kita mandi. Rupanya 3 jam selepas pukul 8:30 malam ataupun pukul 9 malam kita tidur. Ada sebahagian guru saya pernah menyebut, kata dibuat kajian. 1 jam setelah sebelum pertengahan malam seorang tadi tidur, bersamaan dengan 2 jam orang yang tidur selepas pertengahan malam. Maknanya kalau orang tadi tidur lepas pukul 12, 1 jam dia sama dengan 1 jam. Tapi kalau orang tidur sebelum pukul 12, contohnya pukul 9 malam dia tidur, 9 sampai pukul 10 tu dia rasa macam 2 jam tidur. Maknanya 3 jam dia tidur, seakan-akan dia tidur 6 jam. Tak tahulah kalau kata saya seorang je rasa macam tu. Tapi yang ni kalau kata tuan rasa sendiri pun, rasanya kita bangkit selepas pukul 9 malam tu. Kalau kita tidur pukul 9 malam, pukul 12 kita bangun, kita dah rasa macam waktu subuh waktu tu. Asal lama. Awak lama sangat ni. Rupanya baru 3 jam. Sebab kita dah rasa macam 12 jam baru. Sebab apa? Tidur tu tidur yang kualiti betul. Tidur sungguh-sungguh waktu tu. Faham? Sebab tu kalau kita amalkan, insya-Allah jadi baik. Ni kalau waktu macam ni lah. Ada waktu kadang kita tak boleh nak buat macam tu. Khususnya para guru yang kadang kalau sebelum ada PKP dan sebagainya ni, dia mengajak waktu selepas selepas isyak pun masih ada kelas lagi. Apatah lagi kalau pula lepas tu pergi main minum pula kat kedai makan apa semua sekali, memanglah balik rumah pukul 1 pagi. Ya. Tu yang lepas tu mati awal. Ya. Baik. Kurangkanlah tidurmu, jangan lebihkan. Sepertiga hari jadikan amalan. Jangan langsung tidak tidur, wahai teman. Badan otak juga perlu kerehatan. Jangan tak tidur langsung. Kena tidur juga. Seminggu sekali ambil kerehatan, menghirup udara segar dengan taulan. Jadi kalau kata nak rehat ni macam mana? Seminggu sekali, lepas tu kena ada rehat. Para penuntut ilmu kalau ada madrasah dan sebagainya, guru-guru tak boleh seminggu tu terus semua ada pengajian. Tak boleh. Ini mematikan himmah. Mematikan semangat murid untuk menuntut ilmu. Kena ada juga seminggu tu 1 hari untuk kita bawa anak-anak murid pergi mandi di sungai, pergi main bola dan sebagainya. Yang dibenarkan, yang kita boleh. Jadi pergi main ke apa sebagainya. Yang tempat-tempat yang dibenarkan. Pergi berenang ke, belajar berenang. Kerana itu merehatkan dan juga menenangkan tubuh kita. Jadi seminggu sekali pergi rehat. Pergi duduk tepi pantai. Pergi tengok pemandangan. Masuk hutan dan sebagainya. Berkemah. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh para guru. Itu dia akan ubah suasana. Janganlah waktu tu pun nak buat kelas juga waktu tu. Kecuali daurah kecil-kecil. Baca kitab juga. Sebab orang yang dengan ilmu ni, dia sampai ke bila pun dengan ilmu juga. Kan? Jadi dia akan seronok dengan ilmu, tak suka duduk saja. Tapi dengan santai, dengan seronok dan sebagainya. Faham? Jika kamu jenis suka permainan, bermainlah. Jangan sampai lupa jangan sampai lupa Tuhan. Jika kamu jenis suka permainan, bermainlah. Jangan sampai lupa Tuhan. Apa? Jadi kalau kamu suka main bola, main bowling, main carom, dan sebagainya. Mainan yang diharuskan, maka silakan, tidak ada masalah.
Tapi kata apa ni al-Imam apa ni Allahumma salli ala Sayyidina, ambil tu kitab hujung sekali. Tu hujung sekali. Faham? Dalam kitab ni dia tak setuju main bola. Dia kata apa di sini? Dia kata mana? Tengok ni. Dia kata yaumul khamisi huwa aidut talabah. Hari Khamis adalah hari rehatnya para penuntut ilmu. Ini mungkin zaman dia. Zaman kita mungkin berbeza lah. Zaman kita harinya berbeza mungkin. Kita ada yang ambil pada hari apa ni. Kita ada cuti hari Jumaat, hari Sabtu dan sebagainya. Khudh fihi rahataka ya dhal martabah. Wakhruj bihi wal lahdha sarrih fi riyad. Min tahtiha tajri jada wilu hiyad. Dia keluarlah. Pergilah keluar main-main dengan kawan-kawan. Ambil tengok bunga-bunga di taman dan sebagainya. Ini maksud dia berehat-rehat di sana. Faham? Dia kata gitu. Dan kemudian awi khurujanna li fasihin muttasi' aw mawdi'in 'ali nawahi murtafi'. Ataupun keluarlah ke tempat padang yang lapang untuk kamu tengok seronok main, ataupun pergi ke tempat tinggi, apa ni, bukit bukau untuk kita berehat. Kemudian dia kata apa? Waj'al khurujaka ala akmali hal ma'rufqatin zati jamalin wa kamal. Dan keluarlah dalam keadaan yang baik pada hari tersebut. Maksudnya pakaian yang elok, yang sesuai dengan adab dan sebagainya. Janganlah keluar daripada madrasah ya dan terus tukar pakai yang orang panggil apa, lain daripada pelajar madrasah. Faham? Jadi kena kekal dengan keadaan tersebut. Warawihul qatira bil mubahi fama alaikum fihi min junahi. Dan kemudian rehatkan dirimu dengan apa? Dengan main perkara yang mubah, yang harus. Kemudian dia kata apa di sini? Wal tunshidu asy'ara fihi bin nagham fa innahu saful zaidin ni'am. Kemudian nasyidlah. Buat nasyid ke ataupun qasidah ke ramai-ramai dan sebagainya waktu duduk berehat tu, nyanyi ke dan sebagainya, tak ada masalah, tapi yang dibenarkan. Kemudian apa kata dia? Wala'ibul qurati laisa madhhabi idh fihi lil qitali aqwa sababi. Tapi main bola, kata dia, ini bukan mazhab aku. Kerana pada main bola ni lebih banyak bergaduh. Jadi sebab kepada pergaduhan lebih besar lagi. Yudannisul muru'atal hasinah wa yatrudu waqara was sakinah. Dan juga akan merosakkan muru'ah. Lepas tu kadang-kadang main bola dia menjerit. Kadang-kadang main bola sekali dia tengok berkelahi. Dia akan menghilangkan ketenangan dan sebagainya. Lepas tu fama ra'aitu fihi syai'an yuhmadu fatarku fi'lihi ladayya ahmadu. Dan aku tak nampak main bola ni bagus, dia kata. Melainkan tinggallah pemain bola tu. Itu lebih baik, kata dia. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kata beliau. Kemudian dia sebut sini waddama da'ha lil awami tabruzu wa la'ibus syatranji qad yujawwazu. Jadi dhamah ada sejenis permainan di sini ni. Permainan ni kita tak tahu main apa ni. Dan kemudian satu lagi permainan bagi satranj. Satranj main apa? Main chess. Sebagian ulama memakruhkan main chess. Sebagian ulama mengharuskan main chess. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu pulang. Apa saja, sebab tu saya sebut di sini, saya taklah mengharamkan bola. Karena kita pun duk main bola juga. Duduklah ni tak main. Dan ni jarang dah main bola. Main set tinggal tu. Duduk main juga. Jika kamu jenis suka permainan, bermainlah, jangan sampai lupa Tuhan. Jadi mainlah apa sajalah. Maksudnya saya maksudkan sini, nak main bola pun boleh, nak main apa pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting permainan tadi permainan yang halal, harus. Perhatikan makananmu, wahai teman. Jadi itu hari rehat. Hari rehat tu, ambil hari rehat ikut dengan kesesuaian. Ada tempat yang tertentu rehat mereka adalah pada hari Khamis. Kerana itu diambil daripada apa yang telah dianjurkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika mana balik daripada satu peperangan ataupun satu musafir, yang menyambut beliau, kata dalam riwayat, adalah kanak-kanak kutab. Anak-anak tahfiz yang mengaji pada waktu tersebut pergi sambut beliau. Sebelum orang lain datang sambut. Anak-anak dulu yang keluar menyambut Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar terus, pada hari itu kebetulan hari Khamis. Maka Sayyidina Umar kata, jadikan hari ini sebagai hari liburan, hari cuti bagi anak-anak ini.
Dan siapa yang tidak mengambil cuti seperti mana aku sebutkan, maka tak jadi dia. Disebut macam tu. Waktu sebahagian madrasah mengekalkan, dan madrasah tahfiz, mengekalkan sistem tadi. Setiap Khamis cuti. Dia Khamis cuti daripada pagi tu mungkin sampai Zuhur ataupun pagi Jumaat contohnya. Jumaat tu cuti sikit lah. Kemudian sambung baliklah. Kerana mengambil doa Sayyidina Umar. Dia tanya kitab apa tadi, tak melupa nama kitab apa tu. Ada saya sebut di depan. Saya sebut dalam mukaddimah. Yang siapa yang tanya nama kitab tu tengok di mukaddimah. Mukaddimah muka surat yang ke apa? Muka surat yang ke-4. Kitab muka surat yang ke-4 Sirajul Tullabil Ulum, nazam karangan Al-Allamah Arabi bin Abdullah ibnu Abdillah bin Abi Yahya Al-Masari Al-Maghribi. Itu karangan dia. Siraj Tullabil Ulum. Itu kitab dia. Tamam? Baik, kemudian apa dia? Perhatikan makananmu wahai teman, menguatkan atau mengurang ingatan. Orang-orang yang belajar juga perlu tengok makanan dia. Jangan sampai makan makanan yang boleh mengurangkan ingatan kita. Apple hijau, cuka dan kacang bakhilla. Ni satu. Apple hijau, cuka dan kacang bakhilla sebaiknya dijauhkan dan dielak. Jadi kena elak apple hijau. Kerana ni hadm, makanan yang masam. Apple hijau ni contoh saja. Contoh misal kepada makanan yang masam. Lepas tu apple jangan makan apple masam. Makan apple yang tidak masam. Lepas tu tahfiz, sekolah madrasah dan sebagainya yang menyediakan makanan kepada para murid, jangan beli apple hijau. Beli apple manis. Apple merah. Beli buah-buah yang manis kepada anak-anak murid. Cuka, jangan biasakan makan cuka. Jangan lazimkan makan cuka. Kita kata makanan kita kena campur cuka, tak apalah tu, buat macam mana kan. Sebahagian lah. Tapi jangan tiap-tiap hari saja cuka ya. Kacang bakilak satu lagi. Kacang bakilak ni kacang full. Kacang full. Orang Arab mesti duk makan tu. Yang tu Maulana Syekh Ahmad Tayyib. Tu saya belajar dengan beliau di Masjid Al-Azhar tahun 2006. Di Masjid Al-Azhar, dia cukup marah kalau para penuntut ilmu datang ke majlisnya makan full terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang dia tanya soalan tak boleh jawab. Lepas tu dia akan kata, "Hamba makan full bah sebelum naik kelas." Tak boleh makan full. Kacang full ni akan menyebabkan naik dia punya wak dia punya asap daripada kacang tersebut yang ketika mana dia masuk ke perut, dia akan keluar wak yang akan menutup otak kita dan akhirnya jadi payah nak fikir, ngantuk. Sebaiknya dijauhkan dan dielak juga makanan yang membanyakkan kahak, dan kita jauhkan juga makanan yang membanyakkan kahak. Sebab tu dalam menuntut ilmu, perkara yang perlu ambil berat juga adalah berkaitan dengan makanan. Jadi makanan-makanan para sufi patutnya kita ambil berat. Saya dah tu kitab ada kawan saya bagi hadiah. Boleh tak angkat kitab tu? Tu nombor 2. Tu. Boleh. Teruk juga tu. Wah. Ini kitab ada kawan saya bagi hadiah kat saya. Itu stik pun. Kitab Ilmu Perubatan Kesufian. Kitab Tibur Ruhi As-Sufi karangan Syekh Hakim Mu'inuddin Al-Chisti. Ni yang pegang tariqah Chistiyah. Dan ini dia sebut pasal perubatan kesufian. Dia sebut ada makanan-makanan yang boleh dimakan. Ni tariqat Naqsyabandi. Tapi dia banyak sebut dalam masalah maqam, roh apa tu. Lepas tu tentang kesihatan. Dia sebut tentang kesihatan. Lepas tu ubat yang mujarrab. Ada dalam ni, semua saya pun tak baca habis lagi kitab ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang macam ni perlu diambil perhatian oleh para penuntut ilmu. Khususnya bab makan dan sebagainya. Jangan hentam saja. Jangan macam nak makan Pepsi je. Dah memendekkan umur. Sedap di mulut. Sakit di perut. Sakit dalam nanti. Bahaya. Kita pun ni PKP ni berat badan pun ya Allah ya Tuhanku. Perut naik ke depan. Apa balik nanti insya-Allah jadi derok balik insya-Allah. Jadi kena jaga kesihatan tadi. Bukan nak suruh badan kita jadi segak comel, jadi macam pelakon. Tak semestinya macam tu. Kita bukan ada orang support pun nak suruh jadi macam tu kan. Banyak duit suruh kita duduk dalam gym. Itu bukan kerja kita. Tapi orang panggil kurang-kurangnya jaga makan kita. Jaga kita punya kesihatan tersebut. Dan ingatan kita. Jaga. Mohon kepada Allah Ta'ala selalu. Yang tu yang paling utama sekali. Juga makanan yang membanyakkan kahak. Jadi di sini, saya ambil daripada kitab Al-Imam Zarnuji. Saya ambil daripada kitab Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Kerana mereka tidak tinggalkan
sisi material pada pembinaan murid tersebut. Pembinaan seorang penuntut ilmu tidak ditinggalkan pada sisi apa? Sisi materialnya. Sisi tubuh badannya tidak ditinggalkan. Tamam? Kalau diambil perkara tadi, insya-Allah akan diberikan kebaikan. Tamam? Jadi juga makanan yang membanyakkan kahak. Apa dia antara makanan yang membanyakkan kahak? Susu berlebihan, ikan juga lemak. Susu berlebihan. Susu jangan makan banyak sangat. Ya, Nabi suka susu. Tapi bukan setiap hari Nabi minum. Kita dah halang-halang dengar kata Nabi minum susu. Makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, makanan tersebut adalah yang bersifat berkala. Ada beberapa benda saja yang makan selalu, macam minum air dan sebagainya. Itu yang Nabi minum setiap hari yang tu. Tapi macam daging kambing, susu dan sebagainya, itu ketika mana dijamu saja Nabi akan minum. Dan Nabi tak akan minta ketika tidak ada. Tak ada, Nabi tak akan cari-cari benda tersebut. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita pun jangan bila dengar susu tu, tiap-tiap malam susu. Sebelum tidur, susu. Kalau tiap-tiap malam tu boleh kira lagi lah, sehari sekali saja. Tu boleh tahan lagi. Tapi ni tiap-tiap waktu. Makan 3 kali, 3 kali ada susu. Maka ni boleh menyebabkan akan jadi kahak. Faham? Ikan, tiap hari ikan. Tiap-tiap kali ada hidangan nak kena ada ikan. Jangan. Dan juga lemak. Kemudian apa yang kita nak kena amalkan? Pada bait 115 saya sebut. Liban. So liban mana? Liban ni apa dia? Arabic gum tu lah. Arabic gum tu. Liban mustaka dan kismis diamalkan. Mustaka ni sejenis liban juga. Dia panggil mustika dia panggil. Mustik. Dalam bahasa Inggeris panggil mustik. Itu apa ni? Dia macam liban. Warnanya seakan-akan liban. Dia macam getah pokok tu. Ini dipanggil liban, mustaka. Samalah kalau kalau di Mesir ni, di Atarah, di kedai hak jual alat-alat bahan apa ni, rempah ratus tu, kita tanya dekat dia mustaka ataupun liban, dia jual satu berapa gram tu, berapa genih saja. Tak mahal pun. Amalkan yang tu. Kalau nak minum buat macam mana? Letak dalam air semalaman, rendam, esok pagi minum. Kacau dia akan hancur. Kacau, dia akan jadi keruh ayak tadi, minum yang tu. Ataupun duduk saja, bepak. Di Mesir ni ada chewing gum dia. Liban. Dia buat macam chewing gum, bentuk love. Ada jual di kedai-kedai tu kan. Tu kena beli. Duduk saja, gigit yang tu saja. Ini amalan yang Sayyidina Ali Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini akan menghilangkan kahak. Kerana kahak antara sebab seorang penuntut ilmu tadi cepat lupa. Kerana kahak datang daripada sini. Otak dan juga daripada dada. Mana tu tadi? Baik. Dia admin dia minta tengok. Dan nanti tolong siapkan mana-mana kitab yang Ustaz tulis pasal tu kan, yang sebut tu, kalau boleh nanti tulis balik. Khair, insya-Allah saya sebut dalam tu, kalau boleh dengar balik nanti insya-Allah. Kalau dengar balik apa yang saya sebut tu, insya-Allah akan nampak balik kitab-kitab yang saya sebut tu, nama dia apa dia. Ya. Jadi apa yang kita nak kena amal? Liban, mustaka dan kismis diamalkan, menguatkan serta menambah ingatan. Faham? Jadi ni liban, mustaka, kismis diamalkan. Sehari 7 biji kismis. Ganjil lah. Dan makan ala riq. Maksud ala riq di sini tidak minum air. Makan dulu. Maksudnya makan terus tanpa minum air dulu. Tak selang-seli dengan air. Itu antara sebab untuk dikurangkan balgham ataupun kahak. Menguatkan serta menambah ingatan. Ini akan menambahkan ingatan kita. Kemudian ada lagi benda-benda yang lain yang disebut oleh para ulama. Cuba buka dalam ni, ambil kitab tu, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Tu. Dalam ni disebut lagi tambahan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Saya sebut balik. Apa dia antara makanan yang dicadangkan oleh beliau untuk kita makan. Makanan-makanan yang sihat. Makanan-makanan yang sihat. Saya sebut makanan kesihatan, bukan sebut makanan sunnah. Makanan kesihatan. Makanan yang boleh mendatangkan kesihatan. Mana ni? Tang mana ni? Tu dia. Okey. 92. Ni. Jauhkan juga daripada kita apa dia?
Um, antara lagi, apa dia lagi? Untuk menambahkan ingatan, apa dia, makan julap. Bukan julap. Julap. Tak pergi cari julap pula. Julap makan bila nak berak ya. Makan julap betul berak. Tak julap. Julap maksud dia pada sini kazunnar. Ini ma'ul ward. Maksudnya air bunga. Air bunga minum. Air bunga banyak kan? Air bunga ward. Ma'ul wardi. Maksud air bunga melur. Air bunga mawar. Kadang ada orang jual kan air bunga mawar tu, dia jual dia pencit layak sikit bagi wangi. Tu elok minum. Itu juga untuk menguatkan ingatan. Dan kemudian apa dia lagi? Hendaklah kita menjauhkan perkara yang mewarisi kelupaan. Antaranya apa dia? Aklis asari su'ril fa'ar. Yang makan ataupun minum daripada bekas minuman kucing, tikus. Kalau tikus duduk makan tempat tersebut atau makanan, kita pergi minum bekas tadi. Ataupun kita tengok tikus gigit di makanan kita, kek dan sebagainya, kita buang sikit, itu betul kita makan. Ya boleh, harus, tidak ada masalah kalau kita buang tempat tadi, tak ada masalah. Cuma sekarang ni makan daripada bekas yang dimakan oleh tikus pun antara sebab mengurangkan ingatan. Itu lagi apa dia lagi? Qira'atu alwahil qubur. Pergi baca lauh. Baca nama di batu nisan. Itu pun boleh menyebabkan hilang kurang ingatan kita. Kecuali nak pergi cari kubur adik-beradik kita lah. Atau nak buat bukan selalu. Ni tiap-tiap hari duk baca tu ya. Kita ni kurang sikit di negara kita, tak boleh nak gambar ni. Tapi kalau negara Arab, kita boleh gambar tengok macam mana. Sebab dia kadang dia punya batu nisan dia besar. Kita kadang batu nisan kita kecil-kecil je. Kemudian wadukhul baina jamalain maqturain. Masuk di antara celah-celah dua ekor jamal ataupun unta yang sedang bergerak. Ini kita pun Allahu a'lam daripada mana didatangkan semua perkara ni. Kemungkinan ni datang daripada tajribah. Sebutkan ini tajribah. Ini tak semestinya ada hadis, tapi tajribah yang dilakukan oleh para ulama. Ilqa'ul qaml, yani hayyan. Buang kutu hidup-hidup. Ini pun antara sebab boleh menyebabkan lupa. Yang kita dah baca sebelum ni kan. Ada kan? Nahwu dzalika minal mujarrabat. Baru ni kita baca kitab Mauhibus Samad. Dalam Mauhibus Samad ada disebut. Tak disebut dalam Mauhibus Samad. Cuma saya baca daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Disebutkan antara sebab seorang tadi dikurangkan keberkatan pada hidup dia, apa dia, suka tidur waktu pagi. Lepas subuh tidur. Kurang-kurang kalau letih sangat nak tidur, jangan tidur betul lepas subuh. Bagi matahari naik dulu, baru tidur. Tak pala sekejap. Jangan tidur betul-betul lepas subuh. Lepas subuh tu kita sibukkan diri dengan buat kerja lain dulu. Sampailah waktu syuruk, naik dah matahari, tidur tak apa, tak ada masalah waktu tu. Tapi kalau selepas subuh, lepas main subuh jangan tidur. Kalau terlalu teruk sangat badan kita, terpaksa tidurlah. Sebaiknya jangan tidur pada waktu tersebut kerana ini mengurangkan keberkatan hidup dan antara sebab kepada fakir. Sebab tu kata para ulama, disebut dalam syarah bagi Ta'limul Muta'allim oleh ulama daripada Turki Utsmaniyah, ada yang karang kitab tersebut. Dia kata antaranya, kalau kita lihat beza sikap di antara anjing dengan kambing. Kambing tidur pada waktu, tidak tidur lepas subuh. Kambing antara sifat dia tidak tidur lepas subuh. Kalau kambing kita tidur lepas subuh tu maksud dia tuan dia pun kuat tidur, dia tiru panggil tuan dia. Biasanya kambing tak tidur lepas subuh. Dia akan berjaga. Biasa dengan anjing. Anjing berjaga malam dan kemudian pada selepas subuh dia akan tidur. Lepas tu kalau perasan di Mesir ni, kalau sebagainya, kalau kita tengok balik, anjing menyalak waktu malam. Main lepas subuh senyap. Semua pakai belengkak di bawah pokok, duduk bawah kereta, duduk semua. Nampak dia tidur waktu tu. Anjing dia biasa akan tidur selepas subuh. Dan kita perhati pada kehidupan anjing dan babi. Babi pula dah. Anjing dan kambing. Kambing, Allah Ta'ala bagi barakah. Barakah pada apa? Anak tak beranak banyak. Kambing ni. Kambing kalau beranak, sekali beranak seekor anak saja. Tapi, orang bela banyak. Betul tak? Dan hasilnya banyak. Beza dengan anjing. Anjing sekali beranak banyak. 4 ekor, 6 ekor dan lebih kadang-kadang. Tapi yang dibela dalam rumah seekor je. Orang takkan bela anjing dalam rumah sampai 9 ekor. Betul tak betul? Jadi tengok antara berkatnya di antara kambing dengan anjing. Kata sebagian ulama, ini kerana apa? Kerana proses hidup mereka selepas subuh. Itu saja menentukan kehidupan mereka selepas tu.
Ajib. Itu antara perkara ajaib yang kita baca dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Sebab tu faedah ni perlu baca. InsyaAllah kita akan jumpa faedah-faedah tersebut. Baik. Dan kemudian kita dah selesai yang tu, liban, mustaka dan kismis diamalkan, menguatkan serta menambah ingatan. Tamam? Kemudian ini adab penuntut ilmu dengan gurunya. Yang ini insya-Allah kita akan sambung pada esok hari insya-Allah taala. Ya? Minta maaf, esok tidak ada. Hari Selasa nanti kita akan sambung insya-Allah. Nah, esok saya ada live dalam pukul 7.30 pagi. 7.30 kan? Di sana pukul 1.30. Di sini pukul 7.30. Lebih kurang lah kan? 7.30 pagi kita ada live di nanti esok kita akan maklumkan di page mana live untuk ceramah. Dari masjid ada di Malaysia yang minta untuk kita ceramah, Masjid Al-Mukhlisin kata Islam kan? Daripada mana? Saujana apa? Masjid mana tu? InsyaAllah pada malam esok insyaAllah kita akan Masjid Muhsinin Mukhlisin mana? Muhsinin Taman Desa KL. InsyaAllah esok kita akan live, nanti kita akan maklumkan page mana kita akan di mana dia punya linknya tu. Boleh sama-sama kita ikuti insya-Allah taala. Pukul 1.30 pagi lebih kurang 1.30 tengah hari di Malaysia selepas Zuhur. Di sini pukul 7.30 pagi insya-Allah. Baik, setakat dulu. Hari Selasa nanti insya-Allah kita akan sambung adab penuntut ilmu dengan gurunya. Insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup dengan bacaan doa al-istighatsah. Insya-Allah. Sila. Sebelum tu saya ucap terima kasih banyak kepada pihak Ruak Jawi dan juga kepada pihak Matis, khususnya pimpinan Ustaz Zuhair Abdullah. Moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan kepada beliau dan seluruh para pendengar yang mendengar majlis kita pada hari ini, dan sama-sama kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyakkan doa dan sebagainya pada 10 malam terakhir ni. Dan tu ada orang tanya macam mana nak bagi sumbangan, tu ada di situ nombor akaun. Hafal nombor akaun tu. Yang hafal saja. Tu ada nombor akaun situ, nombor akaun Matis dan nombor akaun Ruak Jawi. Ada di dekat skrin tu ada nombor akaun tu kalau siapa yang nak menyumbang. Kita alhamdulillah semalam dah tengok bangunan yang kita cadang untuk beli bagi Ruak Jawi, dan kita serah kepada tuan-tuan lah. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di live semalam dalam page Ruak Jawi ada live yang kita tunjuk bangunan yang kita cadang untuk beli, lebih kurang dalam 3 tingkat, dan kita boleh tambah lagi 2 tingkat lagi, dan sangat cantik dan strategik tempatnya. Dan moga-moga dengan berkat Ramadan ini dan juga sumbangan daripada tuan-tuan, kalau diberikan insya-Allah kita boleh dapatkan bangunan tersebut pada tahun ini insya-Allah taala. Kita masih lagi perlukan sumbangan, dan yang nak gerakkan adalah diri kita masing-masing lah. Bakat membantu, moga-moga Allah Taala bagi kebaikan kepada semua. Jadi kita serah kepada Azra'i untuk pimpin bacaan doa. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا
رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل من خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان ويا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالتف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصد أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصم الظهرا واعكس مرادهم وخيب سعيهم واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير كفرك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل ألف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجباء وجاه الأبدان وجاه النقباء وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت ونشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك وخلنا في سائر الأقوال واختل لنا في سائر الأفعال يا رب واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك واحصل لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا رب النهج السعداء واختم لنا يا رب ختم الشهداء واجعل بنين فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصعا وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم يا رب وافتح فتحك المبين لمن تولى وعز دينا وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا رب وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا رب بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعاف واكف وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام
وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا الحمد لله بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.